Selamat pagi. Hari ini kita akan habiskan soalan percubaan PT3 Kelantan tahun 2019. Okey, namakan jenis sudut di bawah. Okey, kita buat sedikit pembetulan. Okey, sudut cakah sepatutnya obtuse angle. Sudut tirus adalah acute angle. Manakala sudut reflex, okey, sudut reflex English sepatutnya REFLEX. Okey, reflex angle. BM dah betul. Okey, jadi di sini kita tengok satu persatu sudut ini merujuk kepada sudut apa. Okay, acute angle adalah sudut paling kecil antara empat ini. Dia kecil daripada 90. Yang kedua sudut tegak. Okey, sudut tegak hanya satu nilai sahaja iaitu 90 darjah. Kemudian sudut cakah atau obtuse angle more than 90, tetapi kurang daripada 180 darjah. Manakala sudut paling besar, sudut reflex adalah di antara 180 hinggalah 360. Okey, macam mana kita nak hafalkan, ingatkan empat jenis sudut ini? Okey, untuk acute angle, you boleh pecahkan A dan Q. You nampak comel. Satu sudut yang comel. Ataupun BM tirus macam tikus, mulut tikus pun sudut yang sangat kecil, sangat tajam. Jadi sudut tirus atau acute angle merujuk sudut yang paling kecil iaitu kurang daripada 90 darjah. Okey, sudut tegak saya rasa tak ada masalah. Okey, sudut obtuse pula atau sudut cakah. Kita tengok cakah bunyi macam cakap kan, siapa yang talkative. Bila you cakap, asyik bercakap, mulut besar, macam saiz inilah. More than 90. Tetapi kurang daripada 180. Okay, reflex pula, dia adalah sudut yang lebih daripada 180. Macam payung yang terbalik. Okay, jadi sudut yang besar tetapi kurang daripada 360. Okey, sekarang itulah jawapan. Saya sudah masukkan 187 dan 315 adalah sudut yang lebih besar daripada 180 tetapi kurang daripada 360. Jadi dia adalah sudut reflex ataupun reflex angle. Manakala 76 kurang daripada 90, jadi dia adalah acute angle ataupun sudut tirus. Okey, dapat jawab semua. Satu dapat P1. Okey. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Nyatakan bilangan paksi. Okey, untuk soalan yang pertama, heksagon sekata. Okey, kalau ada sekata, apakah maksud dia? Dia panjang setiap sisi sama, sudut pedalaman pun semua sama. Jadi untuk kes semua poligon sekata, dia ada satu situasi. Bilangan paksi simetri mesti sama dengan bilangan sisi. Jadi heksagon ada berapa sisi? 6. Jadi dia ada 6 paksi simetri. Okay, nanti kita akan lukis. Okay. Kemudian untuk rectangle atau segi empat tepat, dia bukan sekata. Jadi dia mesti kurang daripada 4. Jadi kalau kita lukis, kita akan dapat satu menegak. Okay. Yang kedua melintang. 2. Okey, sekarang kita akan lengkapkan paksi dia. Walaupun dia tak suruh kita lukis, tapi kita belajar jugalah. Okey, untuk heksagon kita boleh lukis, sambungkan setiap bucu yang bertentangan. Sini kita sudah ada 3. Kemudian kita sambung di antara. Okey, setiap. Okey, jadi kita akan dapat 6 paksi di sini. Okey, untuk rectangle kita ada 2. Okey, jadi dapat 1, kita dapat N1. Okay, untuk B, darjah di bawah menunjukkan sebuah poligon sekata yang tidak lengkap. Cari bilangan sisi poligon sekata. Okay, maknanya dia adalah poligon sekata lah. Setiap sisi sama panjang dan setiap sudut pedalaman dia adalah sama. Macam mana kita nak cari bilangan sisi untuk poligon yang sekata? Ada formula dia. Okay. 360 bahagi sudut peluaran. Mana sudut peluaran? Okey, jangan tertipu. 210 ini bukan sudut peluaran. Sudut peluaran adalah di sini. Dia berjumlah 180 bila campur dengan sudut pedalaman. Jadi first step kita kena cari dulu mana sudut pedalaman. Ini. Jadi
di luar dia. Nah, ini yang bila kita jumlahkan dengan sudut pedalaman, dia dapat 180, barulah sudut perluaran. Okey, jadi tengok keadaan ini macam mana kita nak dapatkan sudut perluaran. Okey, kita boleh terus guna 210 tolak 180. Jadi kita sudah dapat sudut perluaran, iaitu sudut yang berwarna hijau adalah 30 darjah. Bila dapat sudut perluaran, kita boleh terus guna formula ini. Kita dapat 12 sisi. Jadi K1 bila you dapat sudut perluaran, N bila you dapat bilangan sisi. Okay, soalan seterusnya kita kena construct diagram. Kita kena membina bentuk. Okay, jadi ini adalah segitiga di mana dia ada suatu sudut yang tetap iaitu 30 darjah dan satu sisi yang tetap iaitu 4 cm. Okey, jadi macam mana kita nak bentuk 30 darjah? Kita boleh bentuk dulu 60 darjah. Kemudian daripada pembahagi 2 sama sudut, kita boleh dapat 30 darjah. So, ini cara dia. Okey, first, okey, kita cari dulu 60 darjah. Okey, dengan panjang yang sama, kita sambungkan Q dengan titik persilangan tadi. Okay, inilah 60 darjah. Kemudian daripada dua panjang ini, QR dan garis lurus ini, kita cari pembahagi 2 sama sudut. Jadi kita dapat dua titik yang tetap dulu daripada dua garis ini. Daripada dua titik ini, kita cari setengah. Jadi sekarang Q kita sambung kepada titik persilangan tadi. Itulah 30 darjah di sini. 30 darjah di sini. And then kita nak cari RP yang 4 cm. Kita buka pembaris. Okay, kita buka pembaris dan ukur 4 cm pada pembaris. Kita bawa ke R. Jarum cucuk pada R and then kita potong QP. Okay, tengok dia berlorek atau bersilang sampai ke titik mana? Di sini. Jadi itulah titik P, kita sambung kepada R. Label P siap. Okey, sekarang kita semak, betul tak? Sudut ini adalah 30 darjah. Okey, boleh gunalah protractor. Betul lah. Okey, sini 30 darjah. Okey, sini 60 darjah. Okey. Okey, kita tengok 31 pula. Ini soalan yang basic lah. Okey. Indeks. Okey, M kuasa 5 kali M kuasa 3, MM sama, gabung. Kalau darab, kuasa dia kita tambah. Jadi kita dapat M kuasa 8. Okay, yang kedua, pembahagian. MM sama, kita gabung. Kalau bahagi, kuasa dia kita tolak. Jadi 6 tolak 3, kita dapat 3. Yang last, M ada dua kuasa. Satu dalam kurungan, satu luar kurungan. Apa yang perlu kita buat? Darabkan sahaja. So, 5 kali 2, M 10. Jadi di sini, setiap jawapan yang betul diberi markah nilai 1 markah. Kita tengok B pula. Okey, soalan diberi bahawa isi padu kubus ialah 729 cm3. So 729 ini hasil daripada panjang kali lebar kali tinggi. Okey, di mana setiap ukuran itu adalah sama sebab dia adalah kubus. Jadi katakan panjang, lebar atau tinggi itu adalah X. Panjang, tinggi dan lebar. So, X kali X kali X, X kuasa 3 bersamaan dengan 729. Kita boleh selesaikan dapat nilai X iaitu 9. Kata lain, panjang, lebar dan tinggi adalah sama iaitu 9 cm. Kita tengok soalan, cari luas satu permukaan. Jadi, luas adalah panjang kali lebar. Jadi, 9 kali 9 dapat 81 cm square. Atau kuasa 2. Okey, kemudian cari perimeter. Perimeter maksud apa? Panjang sekeliling. Jadi, panjang sekeliling ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, tambah 4 kali atau terus darab 4 pun boleh. Kita akan dapat 36 cm. Okey. Okey, jadi sini ada 4 markah. Bila you dapat darab 9 kali 9, K, jawapan N. Bila dapat 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9, itu kaedah satu markah, jawapan 36. Okay, yang satu lagi unit tu kalau tulis mesti betul.
Okey, kalau ini you tulis 36 cm square, salah. Okey. Okey, kita tengok last. Okey, ini adalah soalan locus. Okey, ada 3 locus dengan keadaan seperti berikut, di mana locus ini bergerak di dalam kawasan playground itu. Okey. Yang pertama, pergerakan bola iaitu X, di mana keadaan XP sama dengan PT. So first step apa yang kita perlu buat ialah kita kena potongkan locus dia jika dia beri kita formula. So kita potong locus, kita akan dapat 1 titik dan 1 garis. Jadi titik ini adalah pusat, PT adalah PT adalah jejari. Kenapa hilang Okey, tak apa. Okey, PT adalah jejari. Okey, jadi kita akan lukis bulatan berpusat di P dengan jejari PT. Okey, untuk keadaan kedua, Y bergerak dengan keadaan sentiasa sama dari T dan S. So, T 1 titik, S 2 titik. Locus yang melibatkan 2 titik adalah pembahagi 2 sama panjang. Okey, maksudnya ada 2 titik. Okey, tengah dia. Okey. Okey, yang ketiga, Z gerakkan bola dengan keadaan sentiasa 5 meter dari titik R. Okey, berapa titik? 1 R. Jadi kalau 1 titik pun bulatan lah. Jadi kita kena dapat pusat dia iaitu R dan jejari dia 5 meter. Okey, kalau daripada lukisan yang diberi 1 cm mewakili 1 meter. Jadi 5 meter mewakili 5 cm. Jadi kita akan lukis bulatan yang berjejari 5 cm. Jadi inilah jawapan dia. Yang pertamanya, okey, bulatan berpusat di P dengan panjang PT. Okey, dah siap label locus X. Kemudian Y, okey, TS, di antara TS membahagi 2 sama panjang adalah PU. Locus Y. Dan yang ketiga, okey, buka jangka lukis, ukur 5 cm pada garis, kemudian berpusat di R, kita buat lorekan ini. So, itulah locus Z. Jadi, setiap jawapan yang betul diberi 1 markah K1. Okey, jadi itu saja. Maka lengkaplah. Okey, 2 set soalan percubaan kita. Okey, tak perlu salin soalan. Okey, snap gambar sekurang-kurangnya 30B, C dan 31B untuk disemak. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.